dolar. Jadi ini hanya beberapa penjelasan untuk kita ingatkan sesama kita bahawa kejatuhan nilai ringgit ini ia ada pro dan kontra untuk setengah pihak, tetapi secara keseluruhannya jangan dilihat memperkecilkan isu inilah. Seolah-olah it's okay, jangan risau tentang ringgit ni kerana benda-benda lain semua okey. Not really, kerana ia memberi kesan yang real dan hakiki kepada kos harga barang, dan banyak pemain-pemain industri sudah pun memberikan ulasan berkenaan dengan hujah yang serupa. Ya, betul. Apa yang saya kata tu betul, bahawa perdagangan dengan negara-negara yang disebut oleh PMX pun majoriti dia masih lagi dalam USD. Kita juga ada negara ataupun rakan dagangan yang lain yang saya rasa kebanyakannya masih lagi USD sebab de-dollarization dalam perdagangan Malaysia dan juga perdagangan antarabangsa masih lagi belum mencapai tahap yang tinggi lagi. Jadi suka tak suka kita masih lagi bergantung kepada USD. Pengimportan barang-barang yang kita perlu kebanyakannya dibuat dalam USD juga. Untuk sektor oil and gas sebagai contoh, banyak urus niaga mereka dibuat dalam USD. Bagi pelbagai sektor ekonomi sebenarnya, Syaril, mereka bahan-bahan yang digunakan dalam supply chain mereka di quote dalam USD. Dan tender-tender kerajaan pun yang telah pun dikeluarkan, kebanyakan harga tender-tender kerajaan yang menggunakan bahan import adalah pada nilai USD beberapa bulan yang lepas. Jadi ada banyak tender yang mungkin harga yang ditetapkan, ceiling harga yang ditetapkan oleh kerajaan itu sudah pun menjadi satu ceiling yang agak sukar untuk kontraktor-kontraktor menepati oleh kerana harga itu berdasarkan kepada pertukaran nilai mata wang beberapa bulan yang lepas. So, bila kita dismiss benda ni begitu sahaja, saya rasa ia tidak mencerminkan dan ia tidak reflect reality di bawah. Dan banyak peniaga-peniaga dan juga kontraktor-kontraktor yang saya ada peluang untuk bercakap dengan mereka mengatakan bahawa of course, kemerosotan nilai ringgit ini memberi kesan kepada bisnes mereka. Saya tak pasti mungkin Syaril pun mendengar benda yang sama. Ya, kita setuju bahawa FDI dan juga berita FDI yang diumumkan itu adalah satu berita yang baik, dan penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul itu kita juga terima bahawa daripada dulu pun kita menggunakan kaedah mengumumkan FDI yang telah pun dilulus dan sebahagian besar 90% dan sebagainya akan menjadi realised ataupun akan dilaksanakan, tetapi itu mengambil masa sedikit, dan saya rasa kesan daripada FDI itu akan mengambil masa dalam 6 bulan hingga setahun untuk ianya di-realise ataupun dilaksanakan sepenuhnya. Jadi saya ambil maklum selepas kenyataan daripada beberapa pihak termasuk daripada KS dan juga video yang tular yang menunjukkan saya memberi teguran yang agak pedas kepada kerajaan bahawa tidak ada sense of urgency, sudah ada sedikit usaha yang lebih serius, mengambil lebih serius berkenaan dengan nilai ringgit. Dan saya tengok Datuk Rashid Ghafur, Gubernur Bank Negara pun semalam telah keluarkan kenyataan mengatakan bahawa ringgit adalah satu mata wang yang undervalued, yang sebenarnya berada di bawah paras nilai yang sepatutnya, disebabkan faktor-faktor tertentu. Dan kalau kita tengok kepada fundamental ekonomi Malaysia, sebenarnya ringgit sepatutnya berada di paras yang lebih tinggi lagi. Jadi saya melihat okey, responnya ada usaha ke arah yang terbaik, tapi masih lagi ada sedikit tendensi, kecenderungan daripada pihak kerajaan, terutamanya PMX sendiri, untuk dismiss benda ni bahawa ianya perkara yang tidak signifikan sangat, sedangkan seperti mana yang saya sebutkan, on the ground reality, ia memang memberi kesan kepada peniaga-peniaga dan juga pengguna secara tidak langsung dalam bentuk kenaikan harga import dan sebagainya. Ya, KJ, saya rasa mungkin keadaan kejatuhan ringgit ini mungkin benda yang paling baik untuk kerajaan. Kenapa saya sebut kenyataan yang mungkin kelakar sedikit ni ialah
Saya rasa kemerosotan ringgit dan bagaimana ia telah dijadikan atau menjadi satu isu bualan adalah simbol dan juga ketika, the moment bulan madu Kerajaan Madani ini berakhir. Dan mungkin itu yang sebenarnya diperlukan oleh Kerajaan Madani. Satu ketika yang jelas di mana seluruh penyokong dan pendukung mereka sedar bahawa this is the moment where the public, orang awam, melihat bahawa sekarang kita kena perform. Kerana ada satu benda ni, ada satu isu ni yang akan jadi isu yang berlarutan sampailah ia selesai. Dan Kerajaan Madani akan menanggung kos politiknya. Sebab kalau sebelum ni 2023 mungkin mereka merasakan kita masih dalam keadaannya okey, orang tak suka Perikatan Nasional, media sosialnya penuh dan syarat dengan komen-komen yang sama ada neutral, positif kepada Kerajaan Madani, Kerajaan Baru dan sebagainya, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Tuanku Agong. All this naratif sedang bermain pada tahun itu. Sekarang ini saya rasa dah mereka nampak sendirilah bahawa dalam media sosial yang pro mereka pun tidak lagi secantik ataupun seindah mungkin hanya 5 atau 6 bulan yang lepas. So itu benda yang kalau nak spin positif lah kepada kerajaan keadaan sekarang ini. Tapi kalau saya jawab sikit kepada poin yang dibangkitkan oleh Syaril bahawa ini adalah tanda bulan madu kerajaan perpaduan kerajaan di bawah PMX ni sudah pun tamat. Saya rasa mungkin bulan madu dari segi politik itu telah berakhir pada pilihan raya negeri tahun lepas. Dan itu dari segi politiknya lah. Tetapi dari segi dasar dan ekonominya, mungkin ada kebenaran yang disebutkan oleh Syaril bahawa waktu itu mungkin sentimennya tidak sangat berkaitan dengan pengurusan ekonomi. Tetapi kali ini disebabkan persekitaran ekonomi. Dan of course, bila kita tengok kepada jawapan yang kita baca yang dikeluarkan oleh penyokong-penyokong kerajaan, yang dikeluarkan oleh menteri-menteri, yang dikeluarkan oleh saitro kerajaan dan sebagainya, kita faham daripada mana mereka dapat asas mereka, dan sebahagian besar daripada hujah mereka adalah fakta dari segi fundamental, dari segi pengangguran menurun, dari segi inflasi angka itu menurun. Tetapi ini berbalik kepada apa yang Syaril dan saya telah bincang beberapa kali dalam episod-episod lepas Keluar Sekejap, dan juga sebenarnya yang menjadi perbincangan kalau Syaril ada dengar dan juga menonton podcast-podcast yang lain macam Rest is Politics dan sebagainya, ramai sangat yang sebut bahawa ada disconnect yang besar antara angka-angka rasmi ekonomi dan juga apa yang dirasai oleh orang di lapangan, bukan hanya di Malaysia tetapi di negara-negara lain. This is something I think that merits further discussion amongst, maybe we invite the World Bank economists again for us to have this discussion. Tetapi bila ada disconnect, bila ada jurang yang sangat besar antara realiti di bawah dan juga angka-angka yang menunjukkan bahawa things are not that bad, maka apa yang saya kata itu betul lah. Seolah-olah bulan madu nak bagi chance kepada kerajaan perpaduan ni untuk menguruskan ekonomi sudah tamat, dan orang pun sudah mula rasa muak dengan alasan dan rasa fed up lah dengan alasan yang dikeluarkan oleh kerajaan.